Kalau saya rasa tuan-puan pernah juga pakai Google Form kan. Cuma saya lebih tertumpu kepada kita punya assessment lah, test dengan quiz kalau kita nak marking dia. Nak buat apa ni, nak bagi markah terus kepada student macam mana kita nak buat. Okay. Tapi kebiasaannya kalau Google Form ni, bila orang dengar Google Form dia lebih kepada survey kan. Okay, so hari ni saya nak tunjuklah cara macam mana kita nak buat untuk apa ni, bagi markah kepada student. Okay. Sebelum tu saya sekali lagi Puan Siti Nordina Ahmad dari FSKM, kampus Kuala Pilah. Okay, tuan-puan kalau nak tanya apa-apa boleh panggil saya Puan Dina saja. Okay, sekejap saya start sharing ya. Sebelum tu saya harap tuan-puan dah download nota saya. Okay, boleh nampak tak? Dah start ya. Boleh nampak kan saya punya slide? Ni view. Okay. Okay. So nota saya je. Okay ni. Okay, Google Form. Google Form Creating and Grading Online Assessment. So dekat sini start dengan opening Google Form. Okay, sebelum nak start Google Form ni, saya nak tunjuk jugalah, nak cerita sikit pasal Google Drive. Okay, sebelum ni kalau tuan-puan tak pernah pakai Google Drive ni apa, kita bagi introduction sikit lah Google Drive. Kita pergi balik pada Google. Okay, ni view untuk Google. Kalau tuan-puan pergi je dekat Chrome, kita klik Google, dia akan macam ni lah view dia. And then tuan-puan kalau nak masuk email memang dah masukkan ID, kita akan masuk ke password ID kita kan, yang UiTM punya. Okay, so untuk pergi ke Google Form, sebelum tu ada ikon atas ni kan, kita klik dia. Dekat sini macam-macam tools yang kita ada. Okay. Next time bolehlah kita nak explore apa yang ada dalam ni. Ada macam foto ni, tuan-puan boleh simpan gambar dalam ni, tapi saya suggestkan disebabkan yang ini adalah ID UiTM, so saya tak sarankan sangat lah. Better letak dalam kita punya personal ID lah, personal, kalau nak letak foto semua kan. Okay, so kat sini kita pergi Drive. Okay, klik dekat Drive. Fungsi Drive ni dia lebih macam kita punya komputer lah. Kita ada C, partition C, D kan. Okay, dia lebih kurang macam tu lah, ataupun pendrive kita, tapi dia lebih kepada cloud lah. Maksudnya kalau saya tu lupa nak bawa pendrive, kita boleh buka je melalui online dekat kelas, bilik kelas. Okay, ni fungsi dia lah. Okay, jadi untuk membuat Google Form, okay, kita dekat sini sebelum tu saya nak tunjuk sebenarnya nak buat Google Form, better kita create folder untuk kita punya kelas. Contohnya kita nak buat quiz hari ni pasal apa. Sekejap saya back balik pada kita punya ni. Okay, kita dah masuk, kita dah sign in. Lepas tu kita nak tengok interface and setting tools. Okay, kita nak masuk dalam Google Form. Okay, nak pergi ke Google Form, sebelum tu kalau boleh lah saya sarankan tuan-puan buat satu folder, sebab kita tak nak nanti bila kita dah buat kita dah buat Google Form, bila melibatkan attachment, kita susah nak cari balik file tu. Okay, better kita buat folder lah. Jadi kalau nak buat folder, kita tekan new. Okay, pergi dekat new and then add folder kat sini. Okay, yang ni untuk upload file upload ni daripada PC kita nak upload, tapi ni this one kita nak create folder. Jadi kita klik dekat folder, kita nak create new folder lah ni. Okay, contoh hari ni katalah kita nak buat quiz pasal apa. Quiz maybe nak Hari Malaysia kan, tak lama lagi kan, kita buat quiz Hari Malaysia lah. Quiz Hari Malaysia. Contoh macam tu, kita nak buat satu folder, nak buat quiz untuk Hari Malaysia. And then tekan create. Okay, nanti dia akan wujudlah dekat sini. Quiz Hari Malaysia yang kita dah create. Baru dia create pukul 10.07 kan. Okay, klik dah kat sini. Kita akan buat dalam folder ni. Okay, so nak buat Google Form, kita pergi dekat new balik. Okay, new. Kat sini dia ada Google Doc, Google Sheet, slide kan. Kita pergi kat more. And then klik dekat Google Form. Okay. Okay, jadi inilah view Google Form kita. Okay. So di mana yang atas ni kita boleh letak title kita lah. Ni dia akan auto generate bila kita type kat sini, dia akan auto generate kat sini. Okay, so kat sini katalah kita nak buat quiz. Quiz Hari Malaysia tadi. 2020.
Bila kita klik, dia akan auto generate, nampak? Dia akan auto lah. Sama dengan kita punya title. Okay, ni title kita. Andai katalah tiba-tiba kita terclose, tertutup. So jangan risau, dia akan auto save. Nampak kat sini. Kita nak cari mana balik? Yang mana dekat mana kita create kan? Kita pergi balik dekat drive, carilah folder yang kita dah create tadi. Okay, quiz Hari Malaysia. Okay, kita pergi balik ada Google Form kita. Dia jangan risau sebab dia auto save. Okay. Lepas tu lagi kita nak tengok apa? Okay, ni dah. Yang atas ni, button-button atas ni ya. Okay, untuk yang atas ni, this one adalah add-on. Yang ini dia macam third party lah. Untuk hari ni saya tak nak tunjuk yang ni. Sebab yang ni dia lebih kepada third party. Dia lebih kepada macam kalau kita nak create macam nak buat bill kan, total amount, kita akan pakai yang ni lah, third party. Ataupun kita nak create Google Form ni, dia macam view dia lain sikit, kita akan pakai third party. Tapi sekarang untuk hari ni saya akan ajar, saya akan tunjukkan cara apa yang Google bagi kat kita sahajalah. Kita guna apa yang Google bagi. Okay, yang ini untuk customize theme ni, yang ni nak tukarlah view dia macam-macam lah. Contoh kita tak nak purple ni kan, kita boleh tukar warna merah ke, nampak dia bertukar kan. Ataupun tak nak lah, nak warna orange, boleh, tak ada masalah. Ataupun tuan-puan boleh juga insert image, nak masukkan image kan, boleh. Kita klik dekat situ. Lepas tu yang ni apa yang Google dah bagi, kita boleh pakai. Contohlah kita nak gambar apa, gambar buku ni kan. Okay, and then kita pun insert lah. Kita insert. Okay. So dia adalah gambar kat sini kan. Ni, ataupun tak nak lah, ni pasal quiz Hari Malaysia kan. Kita tak nak gambar buku lah. Ataupun tuan-puan dah ada, memang dah ada gambar. Dah ada gambar sendiri, tak ada masalah, kita ambil gambar kita sendiri. Okay, so kita upload lah. Kita upload. Okay, kita nak cari dekat mana kita punya gambar tu, browse lah. Maybe dekat mana PC kan. Saya letak dekat okay, saya upload. Okay, and then done je lah, dia tak keluar kan. Tapi kita tengok jadi ke tak. Okay. So yang lain-lain ni lah. Ataupun nak tukar background dia kan, color nak tukar pun tak ada masalah lah. Ataupun font style. Ni kalau tak nak basic, kita boleh tukar formal. Dia akan bertukar lah. Dia akan bertukar. Dia ada hanya 4 pilihan saja. Tak banyak pilihan dia. Okay. Tapi saya lagi suka basic. Okay, basic senang lah, kita pakai yang apa yang Google bagi kan. Okay, lepas tu yang tepi ni, the next one adalah preview. Okay, kita nak tengok macam mana kita punya view Google Form. Contoh kita nak tengok kan. Dia macam ni lah view dia. Okay, so kita tak siap lagi, kita close dulu. Okay, kita closekan dulu. Okay, next untuk send. Ni kita ada setting. Okay, untuk setting ni, yang ni lah saya nak tunjuk. Kan kita punya Google Form ni hari ni untuk tertumpu kepada assessment kan. Okay, untuk dalam tab general, untuk buat quiz, kita kena call email. Sebab senang kita nak release balik skor untuk student. So kena tick yang ni lah. Kita akan call email address. Okay, untuk respon receipt ni, di mana yang ni kalau survey biasa, kalau kita tick kat sini, dia kita nak satu kopi untuk responden tu, kita nak bagi satu kopi. Yang ni dia kata if respondent request it, maksudnya kalau dia klik dia nak kopi tu, maknanya nanti Google akan bagi satu kopi. Ataupun always ni dia akan bagi auto dekat responden. Tapi untuk kita punya test ataupun quiz, better tak payahlah. Yang ni kita untick dia. Kalau ini kan untuk assessment, jadi tak perlulah. Okay, and then require sign ini, yang ni untuk under UiTM punya ID sahajalah. So kan kita punya student kan memang tiada ID under Google ni. Dia hanya ada personal Google sahaja kan, jadi kita untick dia lah. Maknanya awal-awal boleh jawab lah. Okay, limit to one response ni kita kena tick sebab saya lagi suka, saya nak control student. Tak nak dia bagi, maksudnya dia dah hantar, dia submit 2 kali. Kita tak nak attempt. Ataupun kadang-kadang ada kejadian kan di mana student dia dah hantar, tiba-tiba dia call, madam saya salah hantar, tak tersubmit, ada benda yang tertinggalkan contoh. So macam mana kita nak, sebab dia terkata madam saya tak boleh nak hantar sekali lagi sebab Google tak bagi, sebab kita dah limit kat sini. Jadi yang ni nanti saya akan ajar macam mana kita nak remove student yang dah hantar dan minta dah hantar sekali lagi dekat Google Form kita. Yang ni, tapi yang ni kena tick lah sebab kita nak control student. Okay.
And then respondent can edit after submit, tak perlulah sebab kita dalam assessment kan. And then si summary tak perlu. Kalau under survey bolehlah, kalau nak bagi respondent tengok kita apa benda yang kita boleh edit balik. Ini bolehlah kalau under kita buat survey, tapi ini lebih tertumpu kepada test dengan quiz. So tak payahlah ini. Ini tak payah kita antik dia. Okay, next kita tengok dalam tab presentation. Okay, dalam presentation ni dia ada show progress bar. Okay, dekat sini tuan-puan boleh tick kalau nak tick, sebab dia akan tunjuklah kalau contoh ada 10 soalan kan, dia akan bagi progress bar lah, maksudnya budak ni dah jawab 5, tinggal lagi 5 soalan contoh. Kalau nak tick tak ada masalah. Okay, shuffle question order ni dia akan shuffle dalam satu section, maksudnya dia akan shuffle naik atas turun bawah sahaja. Dia tak boleh untuk Google ni dia tak boleh shuffle between section, maksudnya section dia nak start section 5 lepas tu section 7 nak jump, dia tak boleh. Dia tak boleh shuffle between section, cuma dia hanya dalam satu section tu dia akan shuffle naik atas turun bawah macam tu. Okay, so untuk yang ni bergantung pada tuan-puan lah. Kalau tuan-puan nak tip tak ada masalah. Kalau saya biarkan je, sebab lagi pun kalau shuffle pun dia hanya atas ke bawah saja kan. Tak ada ni jugalah. Okay, and then confirmation message ni dia untuk yang last kan, bila kita dah submit kita bagi message kat student apa benda. Contohlah kita kata terima kasih kan, terima kasih. Nanti student dia akan dapatlah message ni, terima kasih kerana menjawab soalan kan. Terima kasih menjawab contohlah menjawab quiz. Okey, macam tu. Dan kalau kita nak letak emoji pun boleh tuan-puan, right click. Okey, nanti dia akan keluar ni lah, right click dia akan keluar option, tuan-puan boleh ambil emoji. Sebab dalam ni tak keluar, tak apa, nanti tuan-puan boleh cuba right click dia akan keluar emoji. So kita boleh masukkan ikutlah kita nak tak bunga ke apa-apa emoji lah kan. Right click kat sini memang dia tak tunjuk pula kan. Saya dah right click tapi tak keluar pula dalam slide ni, dalam view ni tak keluar. Okay, kalau bila kita dah puas hati kita boleh next pula tengok. Okay, quizzes. Okay, yang ni lah yang penting sebab kita nak buat assessment, kita kena tick yang ni. Make this a quiz, kita kena tick dia. Okay, so maknanya alamak, sekejap je saya kena pasang kabel. Lupa nak pasang. Sekejap ya. Lupa pula saya nak pasang ni Sorry, tak kejap. Okay. So yang quizzes ni memang kita kena tick dia lah. Okay. And then quiz option ni, yang ni dia bagus kalau student tu pun dia ada ID dalam UiTM juga kat sini, sebab dia boleh control kalau semasa student jawab online tu dia tak boleh buka tab lain, dia hanya buka tab kita saja. Ni kalau student ada ID UiTM jugalah, tapi tak ada sebab dia personal kan, so tak boleh lah, ini tak dikacau. Ini biarkan dia. Okay, release grade, yang ni yang saya nak tunjuk. Yang ni di mana bila student dia submit je, dia boleh dapat markah dia berapa. Okay, immediately after each submission. Maksudnya dia dapat dah terus markah dia. Tapi untuk this one, immediate after each submission ni, ini lebih kepada kalau tuan-puan punya assessment tu lebih kepada soalan ABC saja, option. Maksudnya semua soalan daripada 20 soalan tu hanya ABC dalam bentuk objektif. So yang ni kita boleh klik lah. Tapi kalau soalan tuan-puan tu melibatkan yang kena karang, kena buat ayat, jadi kita kena sort dulu kan, kita kena tengok, kita kena semak. Jadi kita kena klik dekat later lah, later after manual review. Maksudnya kita kena semak dulu. Lepas kita dah semak, kita dah marking, baru kita releasekan grade untuk student. Okay, and then yang bawah ni respondent can see, yang ni biarkanlah, tickkan je lah semua. Sebab student tu bila dia dapat balik dia punya grade dia boleh tengok balik apa benda dia salah kat mana, dia boleh tengok dekat mana yang betul, berapa point dia. Yang ni biarlah, okay, kita nak biar student boleh tengok kan. Okay, ini antara yang kita tab-tab yang perlu kita tick lah. Okay, and then save. Save. Okay, nampak email ni dia memang ni lah auto dia akan auto buat. Okay, and then ada apa lagi? Okay, sekarang kita nak masuk dekat edit question edit question. Okay, question kita tadi general, yang ni semua saya dah tunjuk. Okay, sekarang kita nak buat soalan lain ni. Okay. Oh, lagi ada tertinggal. Oh kan, send. Okay, dah. Next, satu button dekat tepi ni. Okay, send. Tadi yang setting dah settle. Sekarang ni dekat send. Okay, untuk send ni, yang ni kita send via email.
Okay, tapi biasanya yang famous kita nak send via link dia kan. Okay, kita akan klik yang ni lah. Okay, klik ni. So link ni dia boleh jadi banyak panjang ataupun tuan-puan boleh dapatkan shorted link dia lah. Buat shorted link. So kita ambil yang ini je lah. Jadi yang ni kita akan copy, kita akan WhatsApp kan, bagi kat student melalui WhatsApp ataupun tuan-puan nak buat dalam bentuk QR code pun boleh. Kita copy lah dia punya link ni. Itu copy sebab hari tu ada juga yang request nak buat macam mana nak buat QR code, jadi saya tunjuk sikit jugalah. Okay, kita copy dulu link ni, tekan dia copy. Okay, closekan dulu and then okay, so kita saya lagi suka guna QR code monkey ni. Saya suka yang ni, tak tahulah kan tapi saya suka guna yang ni. Okay, boleh klik. Dia banyak untuk QR code generator ni banyak, tapi saya lebih suka yang ni lah. Tapi dia banyak macam-macam, tuan-puan kena baca dia punya condition ni lah, apa yang dia tawarkan. Yang ni yang lagi better lah saya rasa. Okay, so yang ini view untuk QR code monkey. Okay, jadi macam mana kita nak generate QR code. So kat sini your URL, tadi kita dah copy untuk form kita ni tadi kan, link yang ni kita dah copy. Okay, shorten ni kita copy sekali lagi. Okay, and then paste dekat sini. Ni. Kita paste and then set color. Untuk color ni, kalau nak buat QR code ni saya sarankan jangan banyak sangat color. Takut nanti bila orang student dia scan ataupun pengguna nak scan dia kadang dia tak dapat. Dia macam ada sikit kan. Jadi better dia warna hitam sajalah. Jangan banyak-banyak color. Okay, and then add logo image ni, kalau tuan-puan ada logo ke nak letak kan, nanti dia akan ni lah contoh kita kan Hari Malaysia. Okay, contohlah saya dah simpan siap-siap gambar untuk Hari Malaysia, contoh hari ni. Okay, saya ambil, saya uploadkan dia. Okay, and then ni kalau nak letak image lah. Okay, lagi kat bawah ni customize design. Okay, yang ni macam-macam pattern lah tuan-puan boleh buat. Contoh nak yang biasa ni, yang biasa lah. Ataupun nak yang dotted ni kan, kita boleh klik. Okay, ataupun yang dia punya eye frame shape ni ikutlah. Saya suka yang ni kan. Okay, nak tengok macam mana rupa dia, kita pun create QR code. Klik kat sini. Nanti dia akan generate bentuknya macam ni. So kita tengoklah berkenan tak. Kalau tak berkenan nak tukar. Contoh saya nak yang ni. Kita tukar balik kan. Okay, and then create balik lah. Okay, create balik. So dia akan generate yang baru. Bergantunglah. Saya suka ini sebab dia macam-macam boleh buat kan. Tapi kalau boleh, seboleh-boleh kalau kita nak buat QR code ni, jangan ambil link yang terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti dia akan jadi macam lagi messy sikit lah. Kan. Better pendek-pendek dia punya link dia tu. Okay, ni and then kita boleh download lah. Download QR code ni. Jadi kita boleh lah publish dalam nak buat poster ke apa kan. Boleh lah copy QR code ni letak kat poster. Ataupun kalau kat student biasanya kalau WhatsApp kita hanya letak link dia je kan. Okay. Tu untuk send. Okay, setakat ni boleh kalau ada apa-apa tak apa boleh interrupt, dia letak je komen dekat chatbot ni. Okay, next lepas tu kita ada tepi ni, okay, button yang 3 dotted ni, more kat sini. Okay, make a copy ni kalau kita nak copy untuk form ni lah. Dan yang lain-lain ni kalau kita tak nak kita boleh buang. Okay, yang ni kemudian yang ni lain sikit cerita dia. Okay, lepas tu add collaborators. Kalau kita nak kita seorang je buat soalan kan, ataupun kita nak join pensyarah lain untuk buat soalan, kita tambah kat sini add collaborators. Okay, tu. Next kita nak tengok, kita nak develop soalan lah. Okay, jadi back balik pada saya punya slide ini, slide ini. Saya kena tengok refer sebab takut nanti kan ada yang tertinggal nak cakap kan. Okay. Okay, ni. Next kita tengok slide yang nombor apa ni? Okay, nombor 3 ni kan. Okay, kat sini sebelum kita nak buat quiz ataupun test, kalau boleh kita minta student information sikit lah. Sebab kita boleh rujuk. Senang kan? Janganlah terus bila kita bagi je Google Form tu terus soalan satu. So kita tak tahu siapa yang jawab ni. Kalau boleh kita minta lah sikit student information kan. Contoh yang basic kita ada nama, nombor pelajar kan. Ini yang basic lah. Yang basic. Okay, jadi kita create macam mana kita create dia lah. Okay, contoh kat sini kita create. Okay, nak letak soalan dia, nama. Google ni dia sangat smart . Bila kita type dia nama nampak dia akan berubah, dia auto ubah. Dia berubah kat sini. Sepatutnya sebelum ni dia adalah multiple choice kan, dia akan auto. Contohlah tuan-puan tukar je lagi nak buat apa gender. Dia akan suggest kat kita. So nampak.
dia akan auto. Nampak bawah ni, dia memang sangat smart. Sangat smart lah Google ni. Okay, jadi kat sini tadi kita nak letak nama kan, nama. Jadi dia bagi pilihan kat kita short answer. Okay, dekat sini kalau short answer, maksudnya student dia akan isi sendirilah nama dia kan. Tapi kalau untuk saya suka control nama pelajar tu biar sama je. Jadi kita boleh copy senarai nama pelajar tu, kita masukkan, kita letakkan dia di bawah drop down. Drop down. Maknanya nanti student dia akan pilih lah, dia akan klik, dia akan drop down nama dia, dia cari nama dia. Okay, jadi kat sini senarai nama, contoh kan, saya dah siap senarai nama, sekejap saya cari senarai nama. Senarai nama ni tak apa, dalam Excel pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh copy daripada Excel ataupun daripada Word biasa pun boleh, tak ada masalah. Senarai nama yang saya dapat yang senang lah, saya punya senarai nama, contoh student saya ni. Okay, ni semua. Kita copy je semua ni. Okay. Copy, kalau nak cepat Ctrl C, tekan Ctrl, tekan C. Okay. Lepas tu kita pergi dekat option 1 ni, kita klik and then Ctrl, tekan Ctrl dan V. So nanti dia tuliskan. Okay, nampak. Okay, andai kata saya tersilap lah, sepatutnya Amy ni nama dia yang first. Takkan tuan puan nak pangkal semua kan, tak perlu. Tuan puan hanya ambil je yang tepi ni kan, dia akan bila cursor tu dia akan berubah, tarik je. Tarik je letak nombor 1 contoh. Okey, ataupun tak nak lah, Amy ni memang nombor 3. So kita letak balik nombor 3. Kita ada masalah yang tu. Okey. So kita nak tengok cara view dia kan, kita nak tengok macam mana rupa dia. So kita tekan view balik lah. Jadi macam mana. Jadi student dia akan isi email, lepas tu dia akan pilih nama dia lah. Saya suka kontrol ni sebab kalau kita biarkan kosong, student macam-macam, kadang dia letak nama ayah dia, kadang ada Benti, ada BT saja kan, kita tak nak, saya nak kontrol, jadi saya suka dia pilih nama dia. Okay, so kita close dulu ni. Next, apa lagi kita ada? Kalau information ni kan, nombor pelajar. Okay, nombor pelajar. Kita nak tambah, okay, yang ini di bawah ni nampak, yang ni duplicate, maksudnya kalau benda tu lebih kurang sama, tuan puan boleh, soalan tu lebih kurang sama macam contoh ABC banyak kan, tuan puan boleh duplicate je and then kita ubah sahaja dia punya soalan. Okay, tapi kalau macam ni kita nak nombor pelajar tak boleh lah, kita kena buat yang baru lah, create yang baru. Okay, yang ni nak delete question ni, and then required ni kita kena tick lah, sebabnya kita nak paksa student tu jawab, kalau tak nanti student boleh skip, dia tak nak jawab, dia boleh skip je. Okay, button 3 kat ni, dekat tepi ni, yang lain-lain lah. Okay, kita nak tambah sikit ke apa kan. Okay, go to section based on answer ni, yang ni saya tunjuk kemudian kalau sempat. Yang ini lebih kepada survey sebenarnya. Kalau survey kan contoh kalau katakanlah kita ada survey sama ada pelajar ataupun student, pelajar ataupun staff kan. Kalau pelajar ada jawab pelajar, ada soalan lain. Okay, untuk staff dia jawab soalan lain. Yang inilah, kat sini lah kita akan control dia nak jump section. Kita akan kontrol dekat sini dan satu lagi dekat bawah ni ada satu section dia, ada dua kita kena kontrol kat situ kalau nak guna jump. Okay, and then shuffle option order ni, dia akan shuffle yang ni, order ni je lah, order jawapan. Order jawapan yang tadi dalam setting tadi dia shuffle soalan, yang ini dia shuffle jawapan. Okay, ni kalau tuan puan nak shuffle tak ada masalah, shufflekan je lah, tapi biarkan je lah kot, ni biarkan. Okay, lepas tu kita nak tambah soalan lah. Nak tambah soalan, okay, di button tepi ni ada tambah ni kan. Okay, ni untuk add question, yang ini untuk insert question, import question ni maksudnya kita dah ada, kita dah buat dulu sebelum ni Google Form, kita nak tarik dia. Tak ada masalah, kita ambil ini. Okay, and then text ni hanya nak add text sahaja, bukan soalan. Kita nak macam karangan panjang, lepas tu ada soalan kan, kita boleh ambil ini. Maksudnya soalan tu melibat macam soalan sekolah rendah kan. Kan dia banyak-banyak panjang cerita, lepas tu dia jawab berdasarkan ayat di atas, perenggan di atas. Yang ni kita boleh lah, kalau yang soalan panjang ni kita ambil yang teks ni. Okay, image, kita boleh add image, video ataupun add section. So sekarang kita nak tambah soalan, kita tekan lah add question. Next kita nak nombor pelajar. Nombor pelajar contoh kan, nombor pelajar nampak dia akan Google ni dia smart, dia memang
auto suggest kat situ. Dia nampak dia bagi short answer dan dekat bawah ni pilihan dia pun dia dah bagi is number. Number is number. Kat sini ada macam-macam pilihan lah. Okay, so nombor pelajar, maybe kadang-kadang nombor pelajar ada perkataan kan AS, contohnya ABC 1, 2, 3, contoh kalau nombor pelajar tu ada bukan nombor saja, kita boleh pilih lah length dia ke ni boleh ni. Sekarang nombor pelajar memang semuanya nombor, kita ambil number lah. Number is number. Number ni pun macam-macam pilihan. Okay, sama ada kat sini equal to, macam-macam kat sini less than, ni kan whole number. Okay, tapi disebabkan dia number, kita is number je lah. Okay, ini error. Apa-apa message kalau student tu salah masuk, kita error kat sini lah, kita tulis. Okay, ini required dia lah. Okay. Next, kita ada apa? Nak buat soalan lagi? Okay, kumpulan ni basic lah, basic information yang kita minta dengan student kan. Okay, kumpulan. Okay, kita tambah lagi. Okay, tambah kumpulan. Okay, untuk kumpulan ni memanglah multiple choice. Kita ambil multiple choice sebab dia tak banyak kan kumpulan pun. Habis kalau yang kita pegang pun 3 kumpulan je kan. Contoh kita ada apa? AS11, 4, enter. Tuan-puan tekan di enter, dia akan next ke bawah. AS116. Okay, then kita ada apa lagi? AS118 kan contoh. Tiba-tiba baru teringat. AS118 dululah. Nak tarik atas, tak ada masalah lah ini. Okay, dah puas hati. Okay, untuk ada ni maksudnya kalau kita add, maksudnya selain daripada AS11846 ni, dia bila responden tekan ada ni, dia akan minta dekat kita daripada kumpulan mana. So responden dia kena jawab lah. Okay, require jugalah kita nak kan. Okay, sekarang ni information dah settle. Okay, dah settle information student kan. Next kita nak buat soalan lah ni. Kalau nak buat soalan kita boleh tambah section. Okay, add section. Okay, yang ni saya cakap tadi. Bila kita add section, contoh yang ni tadi kan, kita dekat tick ni tadi, okay go, ni kalau kita nak jump, contoh kalau student, dia kena jawab soalan student sahaja. Kalau staff, dia kena jawab soalan staff. Yang ni kita kena control, yang ni kita control dekat sini, satu, nampak dia akan keluar, go to mana, continue to mana semua ni kan. Ini satu, kita kena control. Satu lagi kita kena control yang bawah ni juga. Kalau staff tu kan dia jawab, lepas dia jawab dia nak pergi ke mana, adakah dia terus submit form, yang ni kena control. Maksudnya kalau nak guna yang jump tu, tuan-puan kena ada 2 benda dia control. Ada 2 benda, maknanya dekat yang button 3 tu tadi dengan yang bawah ni. Ni, yang ni kita kena control jugalah. Okay. So untuk the next one, kita nak buat soalan kan. Okay, soalan, creating assessment. Soalan ni bergantunglah, macam saya ajar matematik, statistik. So banyak pengiraan. Kalau pengiraan ni Google Form ni macam tak berapa ni jugalah. Saya lagi, kalau cara saya guna Google Form, saya minta student download saya punya soalan. Okay, lepas tu upload balik dalam Google Form. Tu saya punya cara lah. Tapi kan macam-macam kan. Ada yang macam ada yang soalan tuan-puan memang ABC saja, macam CS. Dia ada yang untuk section A kan, part A dia kena ABC saja. Jadi bolehlah dia hanya ataupun true false, multiple choice. Okay, yang ni. Lagi soalan kita boleh fill in the blank kan. Fill in the blank maknanya student kena jawab, kena tulis kan. Ataupun short answer ataupun essay question. Okay, maksudnya dia kena huraikan, ni panjang-panjang essay dia nak kena buat kan. Macam-macam soalan ataupun inilah kalau saya matematik saya suka yang ni, muat turun. Maksudnya student dia upload dia punya kerja dalam Google Form. Nanti saya akan marking lah. Okay. So ada yang ni kot, saya tak pasti kalau kod lain macam mana cara dia kan. Maybe kalau yang biasanya kita macam tu lah, ABC kan. Lepas tu ada true false, isi tempat kosong, lepas tu buat karang-karang kan. Kalau ada lukis sikit-sikit pun tak banyak kan. Tapi kalau saya melibatkan matematik ni daripada soalan 1 sampai habis, semuanya kena kira-kira. Jadi saya tak sarankan guna Google Form yang ni, maksudnya kita kecil-kecil sikit-sikit. Kalau boleh kita buat dalam, maknanya student dia kena download kita punya soalan, dia jawab dulu, dan lepas dah habis dia snap baru dia hantar kat kita. Itu kalau yang melibatkan banyak pengiraan. Tapi kalau macam tuan-puan setakat ada dalam soalan tu tiba-tiba ada kena lukis sikit je, bolehlah guna Google Form ni boleh guna. Okay, jadi kita nak create lah quiz Hari Malaysia ni. Okay, jadi soalan kita yang first tadi, berapakah bilangan jalur pada bendera kan, bendera Malaysia. Okay, kita type lah kat sini. Okay, ni mula menjawab pun boleh lah. Mula menjawab. Okay, so ini section dia. Dia nak tambah soalan. Okay, dia tambah soalan. Okay, add question. Okay, tadi mula menjawab kan. Dia type lah mula menjawab.
Okay. Satu, berapakah bilangan jalur pada bendera Malaysia? Okay, so option dia, pilihan dia tadi 12, 13, 15 kan? Okay, ABC. Ni kat, sebab kita copy paste. Copy paste sebab saya dah ada soalan. Okay. Kalau tak nak, tuan-puan boleh buang lah ni. Nombor 1, 2, 3 ni boleh buang. Tapi biarkan je lah. Okay, ini satu pattern soalan. Soalan yang melibatkan multiple choice. Okay, next. Soalan dia melibatkan yang ada gambar. Okay, macam mana kita nak insert gambar. Kan minta apa ni, student pilih gambar. Okay, jadi ini kena required tadi. Kita dah required belum? Ada. Nak tahu beza dia dah kita dah required ke belum, dia ada star kat sini. Ni yang star kecil ni. Okay, jadi ni kita required ni ya. Okay, tambah lagi. Okay, so next soalan yang melibatkan ada gambar. Okay, soalan melibatkan gambar. Okay, pilih logo Hari Malaysia. Okay, type lah. Pilih logo Hari Malaysia tahun 2020. Jadi kita nak insert picture. Okay, pergi je kat image ni, klik je kat dia, add image. Okay, kat sini untuk add image dia ada macam-macam jalan lah. Nak upload boleh, guna kamera boleh, by URL pun boleh. Contoh by URL. Yang ni kalau kita memang dah ada URL mana-mana kita boleh ni. Tapi yang ni dia memang Google ni dulu kata silap saya kita boleh copy form orang lain, tapi sebabnya agaknya untuk elakkan plagiarize ke apa kan. Sekarang ni dia dah macam ni sikit lah, sikit lah. Okay, and then foto ni biasanya ini dalam yang kita simpan foto, dalam foto Google punya ataupun dalam Google Drive ataupun Google Image. Yang ni pun boleh Google Image, kita boleh search je lah. Contoh nak bendera Malaysia, logo Malaysia. Contoh kan logo Malaysia. Okay, so image ni Google akan bagi yang mana yang free je. Dia bagi memang tak payah ada lesen. Macam ni dia akan bagi. Ataupun tuan-puan memang dah set dah ada gambar siap-siap, kita upload je lah. Okay, upload. Saya dah siap-siap lah. Saya dah simpan siap-siap gambar saya yang saya nak bagi dekat student. Pilihan dia, kita upload. Okay, and then tambah lagi. Untuk soalan ni kreatif lah. Kalau macam saya memang dah ada soalan banyak kan, kita crop je senang, save sebagai picture kan, nak bagi kat student yang malas nak type kan, pun boleh. Janji biar jelas, student boleh nampak kan. Okay. 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 Tadi saya lupa, kan kita buat quiz. Kita nak set markah siap-siap. Pun boleh lah. Kita balik pada soalan 1 ni, berapakah bilangan jalur pada bendera Malaysia? So jawapan dia adalah 14 kan. Kita nak tick sebagai 14 ni adalah jawapan dia. Jadi kita insert. Okay, answer key ni kita klik kat dia and then kita tick dekat nombor yang C ni. Ni adalah jawapan dia. Dan kita nak bagi markah. Kalau budak ni jawab soalan ni dia dapat berapa markah? Dia akan dapat 2 markah, kita letaklah kat sini. 2 points lah. Okay. Tak ada apa, done je lah. Ataupun ada dua jawapan. Tak ada masalah lah kan. Ada 2 jawapan. Boleh klik kat sini. Okay, done. Okay, untuk soalan nombor 2 ni, agak yang mana? Dia punya jawapan kan. So jawapan dia Malaysia Prihatin kan tahun ni. Untuk tahun ni Malaysia Prihatin. Okay, jadikan dia jawapan ni betul. Lepas tu markah dia kita katalah kita nak bagi 2 markah juga. 2 markah. Jadi nanti bila student tu dijawab dia dapat markah tu terus. Google akan tolong kira kita. So kita tak perlu dah nak tengok satu-satu kan. Okay, ini soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, katakanlah kita ada soalan tu kena masukkan jawapan. Warna kita blankkan dia. Warna adalah warna bulan dan bintang pada bendera Malaysia. Okay, jadi kita klik ni. Tambah lagi satu soalan. Katakanlah
dalam soalan tu nak kena student kena type, dia kena tulis jawapan dia apa. Okay, jadi untuk this one dia tak bolehlah multiple choice. Jadi yang ni kita kena buat dalam short answer je lah. Short answer. Okay. Then requiredkan dia. Okay, answer key. Ni jawapan dia. So jawapan dia kalau student jawab nak jawab apa maybe. Kita kena kebarangkalian apa yang student akan jawab kat sini. Dia akan jawab kuning kan? Kuning betul, tapi kadang-kadang student ni dia caps lock, dia buat semuanya besar. Pun kita kena tengok juga sebab kadang-kadang dia tak apa ni, kalau Google dia takkan ni. Dia sensitive case. Dia memang sensitif sangat. Jadi kita kena tengok apa yang kemungkinan student akan jawab, macam mana cara dia kan. Kena fikir, tapi tak apa, yang ni kita tak release lagi, jadi kita boleh sort dulu sebelum kita release score. Kita tengok dulu apa kebarangkalian student bagi jawapan dia kan. Kalau nampak macam betul kuning, kadang-kadang dia jawab yellow kan, tiba-tiba dia jawab orang putih pula kan. Jadi yang tu sepatutnya betul, tak ada masalah lah. Tak apa, nanti kemudian ni antara yang kita kata kita rasa yang ini yang kebarangkalian yang student akan jawab macam ni. Okay, and then kita letak point dia. Done lah, done. Okay, lagi kita ada soalan. Huraikan. Okay, huraikan. Next, kita tambah lagi soalan. Soalan untuk huraikan. Huraikan sejarah Hari Malaysia. Maksudnya kat sini student dia kena mengarang lah. Kan? Nak jawab soalan dia kena garang. Jadi bila nak panjang-panjang, better kita ambil paragraf. Okay, paragraf. Okay, untuk yang ini, kita requirekan. Untuk yang ni, jawapan dia memang subjektif kan, jadi tak boleh nak letak jawapan lah. Tak apa, kita biarkan dia. Cuma point ni kita letak, katakanlah untuk this one, kalau student jawab dapat 5 markah lah. Kalau dia betul semua dapat 5 markah. Dan je, tak ada masalah. Kita dah siap untuk soalan ni 5 markah. Okay, lagi kita ada dah huraikan. Okay, muat turun. Okay, muat turun. Ni antara yang saya terfikir lah saya pakai yang muat turun je, tapi kalau tuan-puan ada soalan nak tanya, boleh tanyalah. Kalau saya tak tahu view tuan-puan macam mana kan, maksudnya bila dia dengan student macam-macam soalan ni kan. Okay, jadi satu lagi kita nak upload. Okay, upload, jadi kita add satu. Okay, untuk upload, taklah soalan dia. Okay, muat turun. Apa-apalah ataupun muat turun jawapan anda kan. Okay. Muat turun ciptaan logo anda ni sebab Hari Malaysia. Okay, jadi bila nak muat turun ni, pilihan dekat sini kita kena ambil file upload. Maknanya responden ataupun student dia kena upload lah jawapan dia. Okay, untuk yang ni, Google akan create satu lagi folder untuk dia simpan apa yang dah di-upload. Maksud sudah upload, dia akan simpan dalam satu folder. Okay, just kita continue saja. Okay, untuk yang ini ada 2 benda setting yang tuan-puan kena tengok. Okay, kat sini dia kata allow only specific file types. Maksudnya kalau kita nak type tertentu sahaja. Contoh yang untuk logo ni saya nak student bagi dalam bentuk PDF dan image sahaja. Ataupun PDF sahaja. Tapi saya lagi suka student bagi dalam bentuk PDF. Sebabnya macam saya tadi, saya kata student dia kena download saya punya soalan kan. Dia download, dia dah jawab ada dalam 3 page kan. Jadi dia kena download dalam satu PDF. Jadi kat sini maximum number ni hanya satu sahajalah. Satu PDF. Kalau image ni kadang-kadang bila student dia ambil gambar banyak-banyak image, susah kat kita nanti. Kita nak manage kemudian. Kita susah. Jadi better kalau macam tuan-puan dah rasa benda tu akan jadi banyak-banyak soal, banyak-banyak. Better kita limitkan student buat dalam PDF sahaja, satu PDF. Maksudnya dia kena mergekan semua dalam satu PDF. Okay, ataupun yang ni saya sebabkan logo, ni kan logo kan satu je, tak ada masalah, image je lah. Tapi kalau saya lagi suka PDF lah, sebab kita nak marking dia pun senang lah. Image pun boleh, tak ada masalah, cuma kadang-kadang image ni dia jadi terlalu besar kan, macam tu. Okay, untuk kat sini maximum file size, yang ni. This one, ini kalau student tu dia upload. Okay, maksimum dia hanya 10 MB saja. Kadang-kadang kan dia student call, madam tak boleh nak upload. Tak boleh nak upload sebab dia punya file dia besar. Jadi kita kena agak-agak lah, paling besar saya pernah terima 100 MB lah sekali upload sebabnya student tu 5
5 pages kan, 5 pages PDF dan dia ambil gambar tu jadi besar. Okey, tak apalah kita buatlah 100 MB contoh kan kita nak, ataupun kalau maybe ada tak lagi besar 1 gig biasanya kalau video kan, kalau video kenalah besar 10 gig. Bergantung pada apa yang kita ambil jenis file tu kan. Contoh kita ambil lah 10 MB. Okay, ini satu. Kita dah setting dekat sini satu. Satu lagi tuan-puan kena check untuk setting yang dekat atas. Okay, katakanlah seorang student tu memang dia dah hantar satu file tu dah 100 kan. Yang ni yang bahaya kadang student lain pula call, madam saya tak boleh nak hantar. Yang student yang first ni dah lepas dah hantar. Ada second student tak lepas nak hantar. Sebab apa? Sebab dekat setting ni lah. Ni setting ni under general, okay, dia bawa wujud sebabkan kita minta kan. Dia bawa wujud yang satu ni. Maximum size of all 5 uploaded. Okay, maknanya setakat mana maximum file dalam satu folder tu. Jadi that's why kalau 100 dah cukup 1 gig, student lain dah tak boleh nak hantar lah. Jadi kat sinilah kita kena control dia juga, kita kena buka lagi. Maybe kalau saya ambil dia 1 terabyte senang kan, ataupun kalau puan rasa macam sayang ke space tu, ambil lah mana-mana yang agak-agak, tak apa. Kalau student kau tak boleh, madam dah tak boleh, tuan-puan naikkanlah lagi dia punya size ni kan. Okay, contoh saya ambil lah 100 GB kan. Okay, then save sahaja. Dua benda ni kalau untuk upload dia kena control kat yang dua setting tu lah. Okay, lepas tu kita dah tengok, kita dah ni required, certificate required. Okay, dah puas hati semua, kita cuba tengok. Kita cuba tengok lah. Okay, kita cuba tengok view dia macam mana. Okay, preview. Okay, so ni lah kita tengok kan. Jadi nak kena try jawab lah kot kan. Kena try jawab. Okay, sekejap. Sebelum tu saya minta tuan-puan jawab jugalah. Kan, kalau siapa nak try jawab bolehlah saya share dekat ni. Link ni. Sebelah chat box ni kan. Saya share. Nak try jawab, nak tengok macam mana rupa dia. Tuan-puan boleh try jawab. Okay, so kita try lah jawab kat sini. Okay. Email address. Okay, saya. Okay, and then nama ambil lah sebab saya dah buat macam ni. Tak apalah, tuan-puan klik je mana-mana nama. Sebab kita nak control student kan, kadang-kadang student ada kecil ada besar, jadi saya suka control, jadi saya memang suka upload nama siap-siap kat situ. Jadi student jangan pilih je. Okay, nombor pelajar ikutlah, tak kisah. Okay. Kumpulan ambil lah mana-mana. Okay, kita nak test kan, nak tengok. Okay, and then try lah jawab. Kejap, saya rasa saya tertinggal untuk point lah. Ada satu lagi point tak termasuk kat sini. Sekejap, kita close dulu. Tertinggal point untuk yang logo tadi. Logo tadi kita terlupa nak masukkan markah dia berapa. So kita pun evaluate lah nanti logo tu, katakanlah kita bagi 5 markah. Okay, done. Okay, tak ada masalah, kita jawab sekali lagi. Okay, jawab sekali lagi. Okay, nama. Okay, next. Okay, berapakah bilangan jalur pada bendera? Jawablah. Kita jawab dia kan. Kat ni, jawapan dia kat sini. Contoh kan kita saja jawab. Nombor 3. Okay, warna. Okay, warna. Saya jawab kuning. Okay, kuning. Huraikan sejarah Hari Malaysia. Nak hurai. Malas nak hurai, kita ambil lah kat Google ni kan. Hari Malaysia. Contoh nak kena panjangkan malas. Macam ni lah kat wiki ni . Okay, paste kat sini. Okay, katakanlah ada banyak apa ni, paragraf. Macam tu. Sudah dah jawab semua ni. Okay, muat turun ciptaan logo anda. Okay, kat sini kan student dia boleh jawab dengan handphone kan. Dia boleh sambil, maknanya dia jawab melalui handphone. Dia lukis-lukis logo dia ambil gambar, dia terus hantar pun boleh. Tapi kalau macam ni,
saya lagi suka student ambil PDF kan, kita upload lah kalau macam ni kan, atau bergantunglah pada tuan-puan punya kreativiti kan, kalau nak minta student hantar kan. So kat sini contohlah dia punya logo, apa-apalah bendera ni kan. Okay, upload. Ni dah bentuk image. Oh kejap, saya nak tunjuk dalam bentuk PDF dulu lah. PDF apa yang ada ya. Katakanlah dia upload dalam bentuk PDF. Borang ni lah ni. Okay, contoh kan, contoh. So dia dah buat semua ni, then dia submit lah. Submit. Okay, nampak yang last tadi. Ni terima kasih kerana menjawab kuis. Inilah yang saya kata message tadi tu. Okay, now kita pangkah dia lah. Okay, so kita pun tengok back balik pada ni. Nampak dah ada responden, jawab dari sponsor ada 5. Okay, untuk yang ni, okay, maksudnya student dah jawab semua kan. Okay, andai katalah, madam saya dah hantar tapi saya salah buat, saya nak hantar sekali lagi boleh tak? Sebab tak boleh nak hantar tadi sebab kita dah setkan sebagai satu respon saja kan, maksud student dah tak boleh nak hantar. Jadi untuk yang tu, kita kontrol dekat ni, responses ni. Kita klik dekat sini, kita cari balik nama student tu, siapa dia. Nak cari dia, kita pergi dekat individual. Kita klik dekat individu, sebab biasanya tuan-puan kalau buat Google Form ni, tuan-puan hanya tengok kat summary kan. Kita tengok kat summary, kita tengoklah berapa jawapan dia semua ni kan, kita hanya tengok dekat sini je. Okay, tapi dia ada button banyak atas ni, ada lagi question untuk individu. Untuk yang soalan student ni tadi, sebab dia dah salah buat, dia kata madam saya nak hantar sekali lagi boleh tak? Jadi cara kita adalah kita pergi balik dekat individual ni. Okay, contohlah contoh saya tadi kan, saya nak isi balik sekali lagi. Contoh saya nak isi balik sekali lagi sebab saya tadi dah isi kan. Tak boleh. Dia kata you already respond. Maksudnya tak boleh hantar kan. Okay, jadi kita sebagai lecturer yang control, so kita cari balik nama student tu. Kat mana nama student tu? Okay, jadi kita carilah dekat sini email saya ataupun nama student tu kan, individu. Tengoklah balik individu ni dekat sini nama student tu kan. Tengok ni yang dia jawab. Okey, ni Dr. Rana contoh yang tadi. Kalau saya tengok sini lah. Okey, saya punya dekat sini. Okey, jadi ini yang saya punya. Jadi saya nak remove student ni. Okey, saya nak removekan dia. Jadi kita tekan je button ni delete responses. Respond. Kita delete dia. Okey, jadi bila kita dah delete, yes je. Jadi saya pun nak jawab sekali lagi. Okey, saya nak try jawab sekali lagi. Kita try, saya try jawab sekali lagi. Bila klik ni, dia boleh jawab sekali lagi. Tu. Kat situ kita control. Maksudnya kita nak control tapi dia ada pula kat sini, isu dia dekat sini. Kan tadi student dah upload logo dia kan. Maksudnya dalam folder tu still, yang student punya tu still ada. Dia tak buang pun folder tu. Kita nak tengok kat mana folder tu, kita boleh pergi balik dekat drive. Kita tengok balik dekat drive kita, dekat yang kita buat tadi. Sekejap ya. Kita klik tadi, Kuis Hari Malaysia. Ya, ni kita buat hari ni, Kuis Hari Malaysia. Okay, dia akan wujud satu folder. Yang ni folder ni adalah folder yang responden student hantar kat kita. Dia attach file kat sini lah semuanya. Okay. Okay, kat sini. Yang ni untuk yang ni, dia kat belakang ni nama student tu lah. Nama student. Siapa yang upload? Ni belakang ni memang nama dia. Okay, tapi macam saya tadi, kan saya dah delete. Saya dah delete tapi ni Yami ni. Yang ni kan kita dah delete tapi dia dah delete tapi yang upload yang mula-mula tu dia tak delete dalam folder ni. Dia hanya delete dekat kita punya list ni saja. Dekat list ni dia delete tapi untuk yang upload yang first mula-mula tu dia tak delete. Jadi maknanya kita kena tengok yang kalau nak senang kita tengoklah daripada student tu dekat dia punya time lah masa. Kalau yang tiki ni kita hanya ambil yang tiki ni je lah. Okay, tak apa. Next, yang tu satu, tak apa, saya isi sekali lagi lah, saya nak tunjuk kan. Nak tunjuk sekali lagi, kita isi, saya isi sekali lagi. Okay, next. Apa-apalah tadi kan. Okay. Okay, add file balik. Ni.
So saya add balik dalam bentuk PDF. Submit balik. Okay, dah hantar. So kalau nak hantar sekali lagi memang tak dapat lah, dia akan warning macam tadi lah. So kalau contoh saya nak hantar sekali lagi kan, tak boleh sebab dia dah trace kita punya ID kan. Okay, now sekarang ni kita dah hantar. Kita kata kita bagi masa, sudah hantar sampai pukul 12 contohnya kan, kita nak tutup. Dia ada dua cara, satu kita guna yang add-on ni, tapi yang ni saya tak nak guna yang tepati, kita guna apa yang Google bagi. Okay, jadi pukul 12 contoh kita kata student boleh hantar sampai pukul 12, so pukul 12 ni kita tutup. Macam mana kita nak tutup? Kita ambil yang ni, expected responses ni kita tikkan dia. Jadi yang lain tak boleh nak jawab dah lah. Kalau contoh kita nak jawab kan dah tak boleh. Nampak Quiz Hari Malaysia dia akan bagi apa feedbacknya, maknanya tak boleh, dah tak boleh nak join, dah tak boleh nak hantar, tak boleh submit. Okay, kita kontrol kat sini saja. Ni manual. Tapi anda kata kan terlebih masa pukul 12.30 kan. Yang tu lah saya kata kita akan pakai third party. Maksudnya kita dah buat siap-siap, kita boleh boleh senang-senang dah. Tapi kalau macam ni, yang ni sebab manual, kita pukul 12 tu kita kena tutup. Macam tu. Okay. So next lagi apa dekat sini? Okay, itu satu. Okay, untuk kalau biasa tuan-puan pakai Google Form, tuan-puan memang suka tengok dekat summary. Satu lagi suka tengok ni kan, dekat ni, ni dekat create spreadsheet ni. Okay, untuk create spreadsheet ni tak ada masalah, boleh lah kita create, kita nak tengok, kita nak view dia, kita create je, tak ada masalah, kita create. Nak tengok student tu markah dia kan, bila dia berapa markah dia contohnya kan. Dah bagi A, macam terkejut, kenapa student dapat kosong contoh kan, kenapa dapat 2 ni? Ni, yang ni lah sebab yang tadi, yang student kena jawab panjang-panjang kan, kita tak sorting lagi, contoh macam tu. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Kita nak buat cara dia, kita nak marking lah ni, nak masuk marking lah kan. Sekejap bawah ni kita dah buat create setting tadi. Lepas yang ni saya ke AV dulu, nak tunjuk yang macam mana kalau ada soalan mathematical equation, macam mana kita nak embed di dalam ni, dalam Google Form. Okay, yang ni last kali ni. Untuk yang ni macam dekat sini, okay, biasanya kalau kita buat Google Form, tuan-puan akan tengok kat summary sajalah. Okay, untuk marking, kalau biasa manual pun kita marking by question kan. Okay, jadi kita klik dekat question. Okay, dekat question ni, okay, kat atas ni dia ada nama. Ini apa-apa soalan yang kita masuk tadi. Kita insert. So kita ada berapa kat sini? Ada nama tadi, nombor pelajar, kumpulan. Okay, start dengan soalan ni. Berapakah bilangan jalur pada bendera Malaysia? Kita klik dekat sini. So kita nak marking by question dah kan ni. Jadi kita tengok. Ada juga yang jawab 12. Macam ni kita tahulah. Oh, ada juga yang jawab 12. Kalau misalnya anda kata 12 ni betul, tuan-puan boleh tick dia sebagai betul. Tapi kita dah set untuk objektif, tak ada masalah. Kalau soalan untuk objektif memang tak ada masalah. Dia memang kita rasa kita dah betul tick dekat jawapan dia kan. Okay, ni biarkanlah. Okay, biarkan ni dalam bentuk ni. Ada juga yang jawab yang lain. 14 contoh lah sudah salah buat kan. Okay, lepas tu ni kita untuk objektif tak ada masalah. Kita tengok soalan nombor 2. Okay, nombor 2 pun kena saja nak tengok kan. Okay, pilih logo Hari Malaysia tahun 2020. Okey, ada yang buat jawab, ada juga yang buat nombor 1, nombor 2 ni. Tadi kita punya jawapan adalah nombor 3. Nombor 3 adalah yang betul, option 3. Okey, so dapatlah 2 markah, yang ni kosong. Okey, yang ni objektif. Kalau yang bukan objektif, okey. Contoh nombor 3 ni, soalan nombor 3 warna apa? Adalah warna bulan dan bintang bendera Malaysia kan. So, jawapan dia adalah kuning. Dia bagilah 2 markah. Kuning ni sepatutnya betul kan, sepatutnya betul. Jadi dia tak ada markah kat sini. Jadi kat sini kita boleh mark dia sebagai betul. Kita mark je lah. Jadi dia akan dapat betul lah, nanti student dia akan dapat betul markah dia. And then save dia. Okay, save. Lagi kita tengok ada lagi tak yang selain tu. Yellow. Yellow pun betul, tak ada masalah. Kita pun tickkan dia, betul. Merah ni memang salah lah. Tak boleh nak bagi markah. Okay, and then save je lah. Save. Jadi nanti dia akan auto generate balik lah. Dia akan auto kat sini markah student tadi ada kosong tadi ni, kita tengok betul tak dia dapat kosong ni kan. Jadi kita close dulu. Nanti kita tengok balik. Okay, okay, next. Dah puas hati semua, kita dah marking by question tu. Yang ni dah untuk soalan nombor 3, kita buat tengok pula soalan nombor 4. Kita tengok soalan nombor 4, huraikan sejarah Hari Malaysia. Okay, kita pun baca panjang-panjang ni kan semua. Okay, yang ni saya bagi 2 markah contoh kan, 2 markah. Sebab apa? Kan student mesti bilang, kenapa madam bagi 2 markah aja? Okay, kita pun letaklah feedback kat sini. Kenapa 2 markah? Maybe ayat
dapat 1 markah. 1 markah. Dan apa satu lagi? Kita rasa ejaan. Ejaan maybe 1 markah juga. Contoh kan. Okay, save. Bila senang. Save. Okay, kita evaluate kenapa bagi 2 markah kan. Okay, ni siapa punya. Kita tak tahu sebab kita marking by question, jadi kita tak tahu ni siapa punya. Okay. So yang ni kita baca-baca, katakanlah dia dapat 3 markah. So kita add lah feedback kat sini. Okay, tambahlah. Ini maybe ayat dia 2 markah. Okay, macam tu kan, save. Okay, lagi yang ni, ni pendek sangat, saya tak nak lah, saya nak bagi 1. Kadang kita kan suka hati lah kan. Okay, buatlah. Dapat, maybe dia dapat ayat saja, 1 markah, save. Okay, and then ni lagi kecil, lagi sikit. Katakanlah tak nak bagi markah, kosong. Tak ada masalah. Ni pun, betul lah dia bagi setengah markah pun boleh kan. Right. Gabungan ni, yang ni nak bagilah 1 markah pun boleh kan. Bagilah feedback kat sini nanti. Yang lain ni saya letaklah juga. Okay, nanti saya akan send macam mana tuan-puan dapat nanti. Nak tengok dia punya markah dia kan, dapat macam mana kan. Katakanlah ni dapat 2, yang ni dapat berapa? Dapat 3. Contoh macam tu kan. Okay, dah habis semua. Okay, dah habis and then save lah. Save. Okay, bila dah save, semua dah puas hati. Okay, next soalan lagi. Kita dah soalan 4, soalan 5. Soalan 5. Soalan 5 ni, tadi kan kita minta dia muat turun kan. Ni kita nak bagi markah lah ni untuk setiap yang dia muat turun. Okay, yang ni jadi caranya kita klik je dekat sini. Klik je dia, kita evaluatekan dia. Untuk ni saya pakai kami. Jadi memang dia akan auto ataupun bergantung lah. Kalau macam logo ni, tuan-puan tengok je, logo ni dapatlah 3 markah. Kita pun close. Close dia, letaklah kat sini 3 markah. Tak ada masalah. Ataupun yang ni pakai gambar juga tak? Kalau pakai image pun boleh sebenarnya. Tapi kena ada plug-in dengan kami lah kalau kita nak kalau kita nak marking dia kan. Kalau macam orang matematik ni kan dia kena tik-tik kan. Kalau nak marking kita tekan kami ni lah. Dekat kami ni kita pakai third party juga. Kalau untuk marking ni kena pakai yang ni jugalah kami ni. So kita marking dalam kami. Okay, kita marking dalam kami. Kita kena convert lah. Memang kena convert ini. Sebab gambar ni kadang ada kecil ada besar kan. Tengok ni kecil gambar dia. Tak keluar gambar. Okay. So kita besarkan sikit. Contohlah kita tengok, kita evaluate, kita nak marking dia, ambil lah yang drawing ni kan. Ambil lah pen warna pemerah. Kita dah tick semua, sini betul, sini betul. Bagilah markah kat sini, contohnya 3 markah. 3 markah, bulatlah dia. Okay. Dah bagi markah. Jadi kita bolehlah letak balik dekat yang ni, dekat student ni tadi, nombor ni 3 markah. Okay, 3 markah. Tapi masalahnya dekat sini sekarang ni, student bila dia dapat balik dia punya feedback tu, dia tak boleh tengok kat mana 3 markah ni, gambar ni dia tak boleh tengok. Okay, jadi apa yang kita kena buat adalah kita sharekan dia. Kita ambil link ni, kita sharekan dia. Okay, copy. Tapi tuan-puan kena ingat yang ini kita kena control. Kita kena control sharing ni. Dia bukan editor, dia hanya boleh viewer sahaja sebab takut nanti student bila dia dapat gambar tu nanti dia boleh conteng. Maknanya student pun dia kena ada kami jugalah kalau dia nak tengok gambar tu. Kalau gambar, tapi kalau PDF dia tak ada kami, student tak ada kami pun tak apa, dia boleh tengok. Cuma dalam bentuk image sahaja. Student dia memang kena ada kami baru dia boleh tengok image dia tu. Okay, kalau dalam PDF tak ada masalah. Sebab tu saya kata saya lagi suka PDF. Maknanya kalau PDF kita dah marking semua kan, student dia boleh nampak dia punya markah walaupun tak ada kami. Tapi kalau picture ni dia kena ada kami. Okay. Okay, and then tak ada ni. Okay, copy dia punya address dia ni, kita copy. Okay, copy dia. And then kita paste dekat feedback ni tadi. Dekat feedback kenapa kan. Kita suruh nanti ni student boleh tengok dekat mana gambar tu, jawapan dia apa yang dia buat. Evaluate, kita evaluate tu kat mana. Okay, contohlah saya bagi ni image juga kot. Ni image Rose Fadilah. Tak apalah, saya tak nak buka. Okay, 4 contoh. Okay, yang ni yang saya punya, saya download ni dalam bentuk Zarah. Okay, Zarah. Katakanlah kita bagi apa 3 markah. Okay, ni Shikin. Contoh 3 markah lah bagi. Tak ada masalah kot. Sekejap ya. Okay. Nak tunjuk nanti ya.
Okey, yang ni yang saya punya. Okey, yang ni saya, ni dalam bentuk PDF. Okay, kita marking ni dalam bentuk PDF. Okey, kita nak marking pun still kena guna kami jugalah. Oh, Jamalia ada hantar ni, jika pelajar diberi akses pada kuis, adakah pelajar perlu menjawab semula soalan tu? Dia kalau dia nak submit, dia memang kena jawab balik. Dia memang kena jawab. Melainkan kalau macam cara saya, dia nak download saja kan, sebab saya memang student kena download dan jawab dalam kertas tu, dia kena snap. Dia tak perlulah jawab, maksudnya dia hanya perlu upload balik sahaja. Tapi kalau yang ini memang dia kena jawab balik daripada mula. Dia memang kena jawab balik daripada awal lah. Okay, jadi yang ni untuk PDF ni, okey, contoh kita dah ni kan, kita dah marking, kita letaklah markah dia apa? 4 markah contoh. Okay, 4 markah. Dekat sini saya tak nak ambil ni, saya tak nak ambil share dekat sini. Kita boleh share terus dekat sini. Kita ambil dia copy ni atas ni. Copy yang ni, tapi nanti dia akan boleh tengok, sudah boleh tengok memang dia ada markah juga. Okey, kita save, kita enter kat sini lah. Okey, kita bagi link untuk dia saja. Save. Try lah, kita try tengok, saya rasa boleh kot. Okay. Maknanya student dia tak perlu kami lah. Kalau tuan puan ambil link daripada sini, maknanya copy daripada link ni sebab dia ada HTTPS kami ni kan, kami ni. Jadi yang ni memang student dia buka, dia kena ada kami. Kalau tak, kalau dalam PDF dia kita boleh copy atas ni. Nanti bila student buka dia memang ada markah 5 markah tu nanti. Okay, nanti saya tunjuk juga. Okay, kita close dulu semua. Okay, dan bila dah puas hati semua, okay, ada lagi tak soalan? Dah tak ada kan? Okay, kita pun tengok balik markah student ni tadi. Tak save, lupa nak save. Sekejap kita save balik. Okay, save dulu. Okay, dah save. Baru kita tengok balik lah. Baru tadi kan, yang tadi Zuraida ni dapat kosong, dia naik dapat 5, contoh macam itulah. Ni tadi kan ada Nolida ni, saya ada bagi setengah markah kan, dapatlah 8.5, dia akan auto update. Okay. Jadi ini kita dah gradingkan dia. So sekarang ni kita dah puas hati semua, kita nak bagi balik kat student lah. Nak bagi balik, nak releasekan score tu, kita kena pergi kat individual. Pergi ke individual. Dekat individual ni, that's why yang dalam slide saya untuk question ni hanya untuk marking sajalah. Untuk individual ni kita nak release score ataupun kita nak delete individual tu. Okay. So dah puas hati semua ataupun kita nak check one by one pun boleh, tak ada masalah. Kita start daripada 1 balik lah kat sini kan. Start daripada 1 balik. Kita nak tengok seorang setiap student kan. Contoh Nur, betul ke dia punya email ni? Saya tak sure. Nanti bila saya dah release score, saya tak pasti Nur ni boleh dapat ke tak ni, siapa punya ni. Okay. Kita boleh tengoklah kat sini skor dia dapat 12. Next, siapa punya? FSKM. Okay, 5. Lagi siapa? Rosfadilah 10 markah. Ni. So kita dah boleh tengok one by one lah. Okay, sekarang kita nak email balik lah markah student tu. Jadi kita release score. Okay, release score sama ada individual tu sahaja ataupun nak buat semua. Okay. So Nur ni saya tak pasti. Tak payah kod Yang Nur ni ada ke dalam ni yang buat? Saya tak ni kod, tak release kod dekat Nur. Okay, yang ni Nolida, okay saya diri sendirilah nak tengok view dia macam mana. Okay, ni kita send email and release. Okay, so macam mana rupa dia? Bila kita dah email kat student, macam mana rupa email student tu kan? Okay, kita tengok sini. Tengok dalam bentuk email pula lah. Kadang-kadang dia lambat sikit, dia ambil masa sikit nak masuk. Okay ni, okay dia dah email. Okay, jadi dia akan email macam ni lah. Okay, your score has been released. Okay, maksudnya dapatlah 13, dapat 16. So kita boleh view, student boleh view. Dia pun view, dia tengoklah apa yang dia jawab kan sampai dapat 13 ni. Okay, so dia boleh tengok, dia scroll ke bawah, dia tengoklah, oh yang ni dia betul, warna hijau ni dia betul. Dia betul tadi. Saya jawab kuning, kenapa salah tapi dapat 2 markah. Sebenarnya dah betul lah sebab tadi kita dah betulkan balik kan. Dia hanya detect untuk kuning semua kecil, kuning besar semua. Ataupun ada lain-lain yang kita rasa bila kita jumpa jawapan tu adalah betul. Sebenarnya dia betul. Walaupun dia buat salah ni dia betul, dapatlah 2 markah.
Okay. And then huraikan, dia buat salah ni tak ada apa. Sebenarnya markah kita akan tengok kat sini lah. Dia dapat 3 markah. Kat sini student dapat 3 markah lah. Di mana dia dapat 2 untuk apa ni, ayat, 1 ejaan ni feedback dia. Okay, untuk yang tadi yang dia upload tadi, yang dia upload tadi, nampak bila saya klik kat sini, kalau saya tak letak individual feedback ni, yang ni tak ada, jadi student dia tak boleh nak klik, dia tak boleh nak tengok apa benda, apa yang dapat sampai 4 markah ni kan. Jadi cara dia nak tengok, dia akan klik dekat kita punya link. Link tu. Nampak? Nampak dia auto. Dia dapat tengok lah. Tapi kalau dalam bentuk image, dia kena ada kami juga. Kalau image lah, ni dalam bentuk PDF. Sebab tu saya kata saya lagi suka student hantar melalui PDF sebab kita tak nak student, kalau boleh tak payahlah install kami ni kan, kami ni. Tak payahlah. Jadi student dia boleh tengok terus direct daripada tu. Kalau image memang dia kena install this one. Cuma ambil PDF lah, kalau saya akan kontrol semua dalam bentuk PDF hantar. Okay. Okay, yang ni semua dah. Okay, itu untuk ni lah. Okay. Tapi tadi saya ada hutang kan. Ni lebih kepada macam tips je lah. Tips kalau kita soalan tu kalau melibatkan soalan matematik kan. Kalau soalan matematik takkan selain daripada selalu saya crop je, maknanya soalan tu kita dah siap-siap kita crop. Tapi kalau kita nak develop sendiri pun boleh. Kita contoh kita tambah satu lagi. Kita ambil yang atas ni senang nak tengok saya tambah kat sini lah. Okay, tambah satu lagi soalan matematik. Ni dalam bentuk maths lah. Contohnya soalan tambah ke tolak tak kisah soalan maths. Okay, kita nak dalam bentuk tambah tolak ni kan. Okay, cara kita nak buat dalam bentuk equation tu, macam mana kita nak masuk tanpa kita crop. Okay, jadi kita balik kat sini sekejap. Ini saya hutang dari mana? This one. Saya suka pakai ni, code cops ni, pakai kat sini. Kita pergi dekat view, dia punya web. Okay, katakanlah kita ada soalan apa, kita nak buat soalan 2x over 3. Contoh kan, kita nak buat 2x over 3, maksudnya bahagi. Kita ambil lah ini siap-siap. Okay, kat sini 2x bahagi 3. Contoh, tambahlah apa? Tambah x, 2 tolak x. 2 per x ke kan? Tak kisahlah kan? Apa-apa equation lah. X kat sini 2. Kan? Okay, sama dengan 3. Contoh. Okay. Jadi ni, kita boleh tengok view dia. Macam mana dia develop benda tu. Okay, bila dah puas hati bentuk ni, kita boleh copy dia. Kat sini ada option. Bawah ni kita ada option. So ambil lah dia dalam bentuk URL. URL encode ni pun boleh mana-mana lah. Kita try je. Cuba encode dulu. Boleh tak? Kita copy dia this one. Okay, kita copy je. Kita pergi balik kat quiz. Tadi ni kan untuk gambar ni, image ni kita ambil by URL. Kita pastekan dia. Jadi dia develop, nampak? Dia buat terus. Jadi tak perlulah kita nak crop ke apa, nak save gambar banyak kan, tak perlu. Okay, so insert image. Okay, bila insert image, dia akan develop kat sini lah. Okay, kita boleh tengok view dia macam mana. Saya nak tengok kan. Mana preview? Tadi saya dah tutup. Sekejap, kita kena buka balik. Dekat responses, kita buka balik. Okay, kita tengok balik preview. Saya dah hantar, saya dah submit. Okay, tak boleh juga. Sekejap, saya kena delete saya punya. Okay, delete lah ini. Tak nak. Tak payah delete, kita control this one lah. Kita buang ini sahaja nak tengok kan. Tengok, save. Okay, buangkan limit dia sebab saya nak tengok, saya tak nak buang yang saya dah masuk tadi tu. Okay, tengok balik preview. Okay, nak tengok rupa matematik. Macam ni lah, dia akan develop macam ni. So jawapan dia pun kalau tuan Farah rasa nak letak menggunakan kod sini pun boleh. Jawapan dia contoh dapatlah 2x ataupun 3x. Jawapan dia 3x. Kita ambil ni, kita copy je this one yang bawah ni. Copy. Kita pergi balik dekat quiz. Tadi kita ni okay, option 1. Jawapan dia dekat question. Okay, soalan dia tadi. Ini. Ini soalan dia image. Okay, pergi dekat by URL. Pastekan dia. Insert image. Nak tengok view dia macam mana kan? Okay.
kita tambah satu lagi soalan, satu lagi jawapan. Contoh dapatlah 3x tambah 9 ke kan. Kita tambah copy yang ni, paste dekat option yang kedua. Okay. Okay. Okay, so kita tengok preview balik. So pilihan dia macam ni lah. Dia akan jadi 4. Kalau ada 4, ada 4 lah. 4 kat bawah ni. Macam ni pilihan. Tapi tak apa-apa, tak cantik sangat kan. Tapi boleh lah. Boleh lah ya. Ni antara tips dia lah kalau yang lain. Okay, lagi yang saya boleh share itu untuk soalan kalau dalam equation. Lagi kalau macam kita nak markup dia, nak make up dia lah. Kalau contoh kita tak nak. Katakanlah dekat ni kan, description ni kan, kita kata kita nak tulis kat sini ayat dia apa, selamat datang kot selamat datang dan selamat menjawab. Selamat menjawab. Di masa sehingga pukul 12. Contoh tengah hari. Contoh macam tu kan. Okay, bila kita preview, dia macam ni lah dia punya tulisan kan. Kita rasa kita tak nak lah tulisan macam ni, nak ubah sikit tulisan dia. Ni antara tips jugalah macam saja nak make up kita punya questionnaire kan. Kita satu lagi, tuan-puan boleh type kat sini text generator. Ambil text generator, ambil yang this one, fancy ni pun boleh kot. Kita cuba tengok. Kita nak biar soalan apa ni, dia punya kalau yang Google bagi ni dia bagi yang tu je lah. Dia bagi yang dah ada ni tak apa-apa. Kononnya kita tak berkenan lah. Tulisan yang untuk ni yang tu je font style dia kan. Dia bagi yang ni je macam ni. So yang ni je lah berubah. Tapi kita nak yang dalam ni, yang ni berubah juga kan. So kita pakai yang text generator. Okay, jadi kita copy balik ni. Okay, copy ni. Kita copy dekat fancy ni. Nanti dia generate. Tulisan macam-macam ada ni. Nak yang macam mana kan. So yang mana agak-agak yang menarik tu kan, kita ambil lah. Kita copy dia. Contoh saya lagi suka soalan tulisan yang formal sikit tapi macam lain sikit kan. Nak bold kan dia kan. Cari soalan. Cari. Ni. Mana-mana lah kan. Contoh yang ni lah, ambil yang singit ni kan, boleh. Kita copy dia and then paste kat sini. Tak habis copy ke? Selamat menjawab masa sehingga 12 tengah hari. Nak tulisan lain tak apa, tambah je yang ni, masa menjawab sehingga 12 tengah hari. Boleh. Okay, enter. And then kalau nak tambah apa, emoji pun boleh. Letaklah emoji, nak bagi menarik sikit kan. Tuan-puan kena right click sebab dalam ni dia tak nampak dia punya emoji saya buat right click tu. Okay, buatlah right click, lepas tu ambil emoji. Okay, contoh macam tu kan. Ini kita tengoklah preview balik. Nampak dia lain sikit, selamat datang tulisan dia. Okay. Saya rasa setakat tu je kot. Ada soalan lagi tak? Okay. Setakat tu itu sajalah tips saya, apa yang saya share kat sini lah. Tapi kalau tuan-puan ada yang nak tambah, kalau ada selain daripada macam saya ada benda baru kan, kita boleh belajar sama-sama kan. Setakat tu yang tu je lah kot yang saya nak tunjuk untuk hari ni. So Ida ada ke tak? Hello? Ida macam mana? Okay. Hello, dengar tak? Okay, terima kasih banyak kepada Puan Rina penceramah kita pada sesi kali ini. So kalau diperhatikan pada check box ni ada beberapa yang tanya soalan. Puan Rafizan Abdul Razak. Assalamualaikum, jika kita dah marking guna Kami app ini, adakah gambar itu di save auto dalam Google Drive? Okay, untuk yang ni maksudnya dia marking, kalau marking guna PDF, kalau yang di-upload tu adalah PDF, memang dia akan auto.
dia akan auto save. Maksudnya kita pergi balik dekat kita punya PD folder tu. Kita tengok balik folder kita. Betul ke folder ni? Okay, ni tadi yang folder yang quiz hari Malaysia tu kan. Kita tengok betul tak nak confirm betul yang ni. Okay, so kita pergi. Dia kalau student kalau dalam bentuk image sahaja dia problem sikit, dia student kena ada KMI jugalah. Kalau dalam bentuk PDF tak ada masalah. Contoh yang saya tadi ada 2 kan. Kan tadi saya kata kalau student tu dia dah hantar, dia dah submit. Lepas tu dia nak submit sekali lagi, maknanya kita dah remove. Maksudnya ada 2 lah, yang ni yang saya punya ada 2. Jadi yang mana satu? Kita akan ambil yang the latest lah yang ni. Kalau yang ni kalau saya klik dia tak ada apa-apa. Kalau kita klik dia tak ada apa-apa Tapi yang ni dia sebab dia ada KMI, dia memang akan buka melalui KMI je lah. Macam tu. Tapi tak apa, kejap Macam mana nak tunjuk view yang bukan KMI? Sebab saya memang dah install KMI kan, kejap. Yang ni sebab tadi, yang awal-awal tu sebab kan student dah hantar, lepas tu kita remove. Yang ni dia tak buat apa-apa lah, so kita tak marking kat sini. Tapi untuk yang ini, yang kali kedua tu kita marking dia kan. Kita marking dia memang ada, dia akan auto save. Dia akan auto save. And then student pun dia akan dapat juga, contoh kita, Madam, saya sepatutnya ni betul. Contoh kan, kita nak betul balik jawapan budak tu kan. Ada kesalahan lah, kita nak betul contohnya kan. Macam ni tadi. Yang ni yang saya dah makin. Contoh kita kata, bukanlah sepatutnya bukan 4 markah. Dia dapat 5 markah. Jadi kita pun edit balik. Jadi dapatkan 5 markah kat sini. Dia dapat 5 markah. Okay, jadi kita kena edit balik lah dekat kita punya form. Yang ni tak apa, tak ada masalah. Yang ni kita tutup. Yang ni kita tutup sebab dia auto, memang dia auto save. Kita tutup, jadi kita cari balik student tu, kita pergi balik dekat student tu. Mana student saya, nama saya sendiri. Okay ni, kita kena betul balik lah markah dia dekat sini. Tadi kan kita dah nakkan markah dia 5 markah, so kita betulkan dia 5 markah. Betulkan balik 5 markah and then save. Tapi kita kena resend balik lah. Kita kena release score balik untuk student tu sahaja. Jadi kita release untuk student tu sahajalah. Okay, jadi kita email balik kat dia. Okay, bila dia email, okay, kita tengok view dalam email budak tu macam mana. Okay. Okay ni Yang ni yang terkini lah. Okay, yang terkini nampak. Tadi kan dapat 13, dia dapat 14. Okay, kita pun view balik. Kita view, maksudnya student tu nak view balik. Dia nak view, dia pun tengoklah balik dekat bawah ni dia punya score dia kan. Dalam bentuk PDF tu, dia pun klik saja. Ini view student tu. So bila student tu klik, dia akan auto save. Dia akan betulkan balik. Daripada 4 markah tu jadi 5 markah. Tak generate pula dah. Dia tak generate, sepatutnya dapat. Dia akan dapat 5 juga. Dia akan kena ambil masa juga kot. Kita buka balik sekali. Dia memang auto. Dia akan auto save. Tapi dia akan ambil masa lah. Biasanya dia akan ambil masa. Sebab saya pernah student dia salah, lepas tu kita marking balik. Lepas tu kita kata buka balik tempat yang tadi. Boleh tak? Dia auto save lah. Sekejap kita tengok. Kalau tak jadi dia memang lambat sikit lah kot. Tak jadi. Belum lagi. Boleh lagi. Sepatutnya ke sebab ataupun kita tak tutup habis semua kan. Macam tu. Sepatutnya memang auto generate lah. Dia memang auto. Lagi dah? Soalan seterusnya daripada Syamsid Ibrahim. Salam Puan, boleh kita lihat semula bahagian setting untuk quiz ataupun test menggunakan Google Form ini. Bahagian quiz option, log mode and Chromebooks tu. Ini yang mana? Sekejap ya. Dekat setting this one setting. Dekat quiz ke? Quiz. Okay, quiz. Okay, log mode ni. Yang ni dia lebih kalau student kita memang under UiTM, memang under orang kata ID UiTM, memang macam kita kan UiTM under premium punya ID, memang kalau student pun ada dia lagi bagus sebabnya kat sini kita boleh control student, dia tak boleh buka tab lain, dia hanya buka tab kita je. Yang ni untuk this one lah, tapi kita tak ada, student kan memang pakai personal punya account kan, jadi tak boleh. Yang ni memang tak boleh lah, memang tak boleh nak tick pun. Memang tak boleh. Lagi? Soalan daripada Puan Siti Hajar, macam mana ya student dah jawab tapi jawapan dia tak ada? Kenapa? Apa puncanya? Dia kata dia dah submit. Maybe kalau dia dah jawab, maybe tak tekan ni kot. Dia kata dia dah submit. Saya tak pasti. Maybe kita tak tekan yang required tu. Tu je lah kot. Maybe dia lupa nak tekan yang ni. Yang required tu kan. Kalau yang tu memang student dia terpaksa. Dia tak nak dia kena hantar juga, dia kena submit. Macam ni kan, contoh ni saya tak buat required kan. Required tak buat. Bila kita preview,
contoh soalan student ni dia dah jawab. Ini memang dia kena jawab lah apa-apa kan. Elias. Contoh kan. Okay, contoh ni dia tak jawab tak apa, tak ada masalah pun. Dia takkan warning. Dia takkan warning. Kalau macam yang lain tu dia akan warning. Jadi tak ada isu lah saya rasa. Budak tu kata dia dah hantar tapi tak ada jawapan. Saya takkan ada isu. Melainkan kalau kita lupa nak tick dekat required tu. Okay. Seterusnya daripada Puan Hajah Makiah. Macam mana nak setting masa mula dan akhir untuk test yang kita nak buat? Okay. Yang ni untuk yang ni dia ada, okay, kalau tuan-puan siapa Hajah Makiah, okay, kalau puan pakai Google Classroom, kita boleh setting dekat situ. Kita boleh setting masa mula, masa akhir. Kita maksudnya kita ambil yang Google Form yang kita buat ni, kita letak dalam Google Classroom. So kita boleh letak kat situ masa mula, masa akhir. Tapi kalau tuan-puan tak pakai Google Classroom, hanya pakai Google Form sahaja, kita kena manual lah. Kita kena jaga masa. Tapi kalau Google Classroom, dia boleh setting kat situ, kita kata mula pukul 10, habis pukul 12. Memang tak ada masalah. Kita boleh let go je. Maknanya kita tak payah jaga masa. Tapi kalau untuk Google Form sahaja, memang kita kena jagalah masa dia. Sebab saya tak nak pakai yang third party ni boleh dia pakai. Kita boleh set dia sebenarnya ni. Maksudnya Puan Dina, manual tu maksudnya kita tekan accepted responses tu lah. Tekan yang tu dekat sini lah. Kita kena jagalah pukul 12 tu kita kena tutup. Dah tak terima dah macam tu. So maksudnya kalau kita nak buat test tu pukul 9 sampai 12, pukul 9 tu kita accept. Pukul 12 tu kalau kita bagi half an hour after budak jawab tu, so 12.30 tu kita dah boleh close supaya tak ada tak terima lagi mana-mana respon, betul? Ya, betul. Sebab kadang kalau pakai yang ni pun kita kena belajar sikit. Dia ada benda yang kita kena tengok lah. Tapi ini hanya kita pakai apa yang Google bagi. Apa yang Google bagi sajalah kita pakai. Okay? Ada lagi sebarang soalan daripada para peserta? Boleh onkan mikrofon kalau nak tanya direct ataupun boleh tuliskan soalan di chat box. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau yang saya tadi tertinggal sikit lah yang dekat mula-mula tu selepas bagi student bagi maklumat semua tu, kemudian ada tulis next. Next tu macam mana nak dapatkan? Yang ni. Okay, lepas pada maklumat tu kan, lepas pada maklumat dah habis, macam mana nak dapat next? Ni kita buat ni section, add section. Ni, kita tambah section ni. Contoh kita tambah ni kan. Okay, so saya preview sekali lagi. Okay, saya preview. Tapi kena jawab dululah kan, sebab nak tengok macam mana rupa dia kan. Alamak, saya tutup sekejap Okay, kita tengok balik preview. Ini jawablah apa-apa. Okay, ni jawablah, tekanlah, ni pun pilih je. Okay, next, sebab dia ada section tu yang jadi next tu. Lepas tu tadi kan kita dah tambah kan, tanpa tulis apa-apa, next lagi sebab kita tambah section dia. So itu sebab section yang ni, untuk section ni lah, kalau nak shuffle, dia tak boleh shuffle between section tu. Dia bila kalau kita tekan shuffle, dia hanya shuffle dekat soalan ni sahaja. Maksudnya soalan 1 ni, dia duduk dekat bawah. Kalau kita shuffle question. Kalau soalan 2 ni duduk atas. Sebab tu kadang-kadang saya rasa macam, kalau saya kata tak ada point pun. Bergantung pada tuan-puan lah kan. Sebab dia hanya shuffle between dalam section tu. Dia tak boleh, cross section dia tak boleh. Itu sahaja. Ada lagi? Boleh menjawab kan? Siapa ni tadi? Dr. Syaham jawab tak soalan? Dr. Syaham. Ya, jawab. Terima kasih. Okay. Untuk yang peserta yang menyertai kami secara live streaming, anda boleh juga mengajukan soalan dengan scankan QR code yang kami paparkan. Okey, boleh scan QR code ini dan boleh ajukan soalan pada Padlet yang disediakan. So nanti kita akan bacakan soalan tu. Assalamualaikum. Salam. Dina nak tanyalah, hari tu macam ni, ada satu kes di mana saya nak, bila kita buat soalan dalam tu, lepas tu kan saya nak print, lepas tu ada 2-3 nama yang kosong je. Dia dekat bahagian jawapan tu dia kosong. Apa maksud dia? Yang pertama tadi dah terjawab lah. Lepas tu ada tu pula, tak tahulah sama ada
yang kosong tu ke jawapan yang kata dah submit tapi tak ada. Tapi ada macam 25 responden kan, respon 25. Lepas tu 4 yang awal tu jawapan dia kosong tapi tak ada nama. Kan kalau kita nak marking secara offline, saya nak print tapi ada 4 respons tanpa nama, 4 respons tanpa jawapan. Semua soalan tanpa jawapan. Tapi jumlah student yang 25 tu memang 25. Maksud Puan Hajar dia total student ada 25. Maksudnya 21 tu yang memang ada complete jawapan. Yang 4 student tu jawapan dia tak ada macam tu maksudnya. Ya. Saya jarang jumpa kes macam ni. Itulah maybe control tu kot. Rasa saya kena tengok apa isu dia, saya kena tengok baru saya tahu apa benda. Takut kita tersalah tekan button dia kan, apa benda yang kita nak tu. Yang tu je kot. Saya jarang lah, biasa student bila submit dia tak ada isu lah, tak ada isu macam kecuali kalau dia macam tak jelah dia nak hantar sebab kita dah kontrol dekat yang kata satu je kan, satu je boleh hantar, kita buang, yang tu je lah kita kontrol. Bergantung lah, saya kena tengok apa masalah Puan Hajar. Okey, tak apa-apa. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Sama. Ada soalan tak dekat Padlet kita sekejap ya? Tak ada. Kita nak stop lagi. Okey, kalau tak ada sebarang soalan daripada para peserta, so saya nak berterima kasih banyak kepada puan penceramah kita, Puan Siti Nordina binti Ahmad atas perkongsian yang saya rasa macam kita sendiri pun FSKM ni macam wow, baru tahu hari ni banyak benda yang kita orang baru tahu. So terima kasih banyak Puan Siti Nordina atas perkongsian yang sangat bermanfaat itu. Sekiranya ada sebarang masalah apa-apa daripada peserta boleh kontak mana-mana AJK lah untuk bertanya lebih lanjut. So untuk pengesahan kehadiran dan juga jam latihan, kami sediakan link di ruangan chat box. Okay, jangan lupa untuk isi. So link ini kami akan tutup pada selepas setengah jam daripada sesi ini berakhir. So untuk pada semua peserta jangan lupa isi untuk kehadiran dan juga untuk rekod jam latihan. Okay, ada satu soalan daripada Abdul Fattah. Jawapan student boleh hilang walaupun dah klik submit, especially kalau ada masalah internet connection yang tak stabil. Adakah itu menjawab soalan Puan Siti Hajar tadi? Ini boleh jadilah ni, boleh jadi isu dia ni. Ya, sebab dia ada internet connection kan. Puan ada satu sikit satu lagi tip lah kot. Kalau macam kalau collaborator macam ni, kita dah siapkan satu soalan form ni dah cantik. Lepas tu kita nak share form kita ni supaya orang lain guna soalan kita ni untuk dia punya kelas. Macam mana kita nak share form kita tanpa kita add collaborator? Ni dia macam lebih kepada tip sikit lah. Maksudnya kita tak nak kalau kita add collaborator, maksudnya bila kita add collaborator dia boleh, kita dah buat cantik-cantik, lepas tu yang join tu dia pergi kacau pula yang kita punya kan, faham tak? Maksudnya kita nak bagi yang form kita ni dekat orang, maksudnya orang tu bila dapat form kita dia boleh dah nak edit suka hati dia tanpa kacau form kita. Ni satu lagi tips lah kot. Cara dia adalah kita pergi dekat send, baru teringat nak bagi. Okay, send, pergi dekat ni, link ni. Okay, kita copy yang atas ni, yang link panjang-panjang ni kita copy. Okay, and then kita buka satu tab yang baru. Kita paste dekat atas ni. Dan yang ni sampai dekat sebelum slash tu kita deletekan dia, nampak tak? Tak ni, nampak tak saya punya ni view? Dina present slide, present screen. Dia terkeluar Sekejap, kita buat balik. Okay, saya tunjuk balik. Okay, so cara dia, kita pergi kat send balik. Okay, dekat send. Okay, kita klik dekat send. Ambil dekat link. Okay, link ni. Ni kalau macam biasanya LIC lah, dia ada soalan kan, dia nak bagi dekat lecturer yang lain tanpa kacau dia punya soalan, macam tu. So kita pergi dekat link ni, copy yang link yang panjang-panjang ni. Kita copy dia, Ctrl C ataupun tekan je copy ni. Kita buka tab yang baru ataupun tuan-puan boleh paste kat mana-mana dululah sebab kita nak edit dia punya link ni. Okay, kita pastekan dia. Cuma ni yang belakang ni je kita manipulate kat sini. Kita highlight sampai sebelum slash.
Okay, kita deletekan dia dan type copy. Lepas tu kita enter, bagi dia dekat orang yang nak pakai lah. Tak jadi. Sepatutnya dia akan jadi copy. Maksudnya siapa yang dapat tu dia akan dapat copy lah. Sekejap, ni tak kena ni sebab saya rasa sebab pakai yang UiTM kot. Kalau yang dua boleh pakai. Maksudnya kita buat bukan yang under UiTM. Sebab hari tu saya bagi copy untuk orang, dia boleh dapat. So yang tu je lah tips dia. Boleh kot kalau nak try-try kan. Saya try sekali lagi. Saya guna browser lain tapi tak keluar ini je Saya try. Tak nak jadi, tak apalah. Sepatutnya jadi. Tapi dia tak tahu tak jadi pula hari ni. Okey, itu saja. Ida? Ada lagi sebarang soalan daripada para peserta? Ada lagi? Sekejap so far tak ada dah. Video kita akan emailkan kemudian pada semua peserta. Okay, saya ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk isi attendance. So kalau tak ada soalan lagi daripada peserta, terima kasih kepada semua peserta yang sudi join webinar siri 1 Anjuran FSKM. Diharap perkongsian ini dapat memberi banyak manfaat kepada semua lah. Okey, suka saya ingatkan untuk sesi petang ni, jangan lupa untuk sertai kami juga siri 2 ODL webinar pada petang ini. Okay, dengan bermula 2:30 petang dengan tajuk Microsoft Team The Introduction oleh TS Dr. Ratna Zuarni binti Ramli. So akhir kata terima kasih kami ucapkan pada semua, pada penceramah, pada semua peserta yang sudi join. Sehingga berjumpa lagi di sesi yang lain. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih.